صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. نبي كان أصل التدبير من عهد كن فيكون يا غرامي. نبي كان أصل التدبير من عهد كن فيكون يا غرامي. صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بسلام سلام 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 التعيين يا غرامي. أيا من جاءنا حقا نذير مغيثا مسلما سبل رشاد. أيا من جاءنا حقا نذير مغيثا مسلما سبل رشاد. صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan After Hours bersama Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah ini adalah program di mana kita akan bersiaran sepanjang bulan Ramadan pada setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat pada jam 10 malam. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Ramadan Karim dan Ramadan Mubarak kepada semua para muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kita akan mulakan segmen pertama pada hari ini dengan mendengarkan tazkirah tarawih oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Ma'az Salim bertajukkan Bersama Meraih Keberkatan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan lagi hormati para penonton di Facebook, para jemaah Masjid Al-Istighfar dan juga para masyarakat Islam di Singapura yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur sangat kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu sekali lagi, diizinkan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita untuk kita bertemu bulan Ramadan yang penuh barakah, yang penuh kemuliaan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan perjalanan kita untuk bersyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita menzahirkan ibadah-ibadah kita dan membalas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala melalui kita memberikan kebaikan, curahkan ihsan kepada orang-orang sekeliling kita yang kita sayangi, kepada sesiapa sahaja, sama ada kita kenal ataupun tidak, sama ada orang kita sendiri, ahli keluarga ataupun orang yang tidak kita kenali, sama ada masyarakat kita ataupun masyarakat lain. Inilah masanya Allah Subhanahu Wa Taala inginkan melihat apakah kebaikan-kebaikan yang
akan ditunjukkan, akan dipersembahkan oleh hamba-Nya apabila tiba bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kemuliaan dan keberkatan. Pada hari ini sebagai permulaan tazkirah saya after show, after tarawih ataupun selepas tarawih, ingin saya mengajak anda sekalian semula agar sama-sama kita muhasabah, kita tanamkan azam dan niat dengan kita nak zahirkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengorak langkah apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi supaya Ramadan pada hari ini, pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita jumpa, yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita, insya-Allah. Kerana keunikan bulan Ramadan tahun ini seperti keunikan juga Ramadan pada tahun lepas, di mana kita ada keterbatasan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tarawih kita di masjid, ataupun kita tidak dapat berkumpul beramai-ramai di masjid bersama teman-teman, sahabat handai, ataupun berkumpul di rumah untuk kita beriftar beramai-ramai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesabaran dan ganjaran yang banyak disebabkan kesabaran kita ini, insya-Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan ini sebagai satu peluang untuk kita mendekatkan diri pada Allah SWT walaupun dengan penuh serba kekurangan, serba ujian yang Allah tentukan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi dalam bulan Ramadan itu sendiri adalah banyak kebaikan dan keberkatan. Sebab tu bila datang bulan Ramadan, kita ucapkan Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Memang keberkatan itu telah disediakan oleh Allah SWT kepada kita semua. Berkat tu apa? Barakah tu apa? Berkat dalam Islam ialah sesuatu yang ditambah kebaikan. Sesuatu yang ada di dalamnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Sesuatu yang bertambah daripada satu kebaikan kepada dua kebaikan, malah kebaikan yang berganda. Itulah makna barakah dalam Islam. Barakah ini boleh dilihat di dalam banyak aspek dan sudut. Barakah dalam umur kita, barakah pada waktu kita, waktu lapang, waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Barakah dalam masa kita, apabila kita diberikan masa yang singkat, tetapi dengan masa tersebut kita peroleh banyak ganjaran, banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik daripada orang-orang yang diberikan banyak masa tetapi dibuangkan masa begitu sahaja, tidak mendapat apa-apa. Maka itulah barakah maksudnya. Di bulan Ramadan ini adalah bulan barakah, banyak sangat kebaikan dalam 30 hari, tetapi seolah-olah Allah memberikan kita ganjaran sebanyak 30 juta hari, 30 juta tahun. Macam gitulah kalau orang betul-betul manfaatkan hari-hari di dalam bulan Ramadan. Ramadan ini kita lihat sebagai bulan di mana Allah SWT sayang kita. Allah nak memberikan ganjaran yang banyak kepada kita. Allah nak memberikan banyak pahala kepada kita. Maka once kalau kita dapat bertemu Ramadan, walaupun satu hari, jangan kata satu hari, satu saat, itu menandakan Allah SWT telah memberikan kita sekali lagi peluang untuk kita meraih ganjaran dan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Subhanallah. Baik, di dalam bulan Ramadan ini, ibarat Allah Subhanahu Wa Taala dah sedia nak memberikan kita hadiah, ganjaran. Hadiah demi hadiah. Daripada awal Ramadan lagi. Kata Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan. Maksudnya daripada bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Dalam tempoh itu, bila kita jumpa antara Ramadan dengan Ramadan lagi satu, ia adalah sebagai mukaffirat dan sebagai kafarah ataupun penghapus bagi dosa. Dan dalam bulan Ramadan itu keistimewaannya adalah kerana di dalamnya disyariatkan untuk kita berpuasa sepanjang 30 hari. Kewajipan ibadah puasa ini salah satu daripada rukun Islam. Bahkan ia adalah salah satu ibadah yang tertua di dunia. Selain daripada ibadah solat, selain daripada ibadah kurban, puasa juga adalah ibadah yang lama. Kerana kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 182, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Maknanya ibadah ni dah lama. Jadi satu kemuliaan yang diberikan oleh daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya satu ganjaran lagi, satu hadiah lagi. Ya, istimewanya bulan Ramadan. Tak cukup daripada itu, bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah SWT, bulan Ramadan diturun di dalamnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak bulan, 12 bulan, Al-Quran itu diturunkan. Allah pilih dalam bulan Ramadan. Tentu sekali, it's an honor, istimewa. Tambah lagi kebaikan dan manfaat dalam bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini ada hari yang istimewa. Malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi satu malam di mana istimewa juga kerana malam itu berlakunya penurunan Al-Quran atau nuzul Al-Quran. Kemudian ada satu hari dalam bulan Ramadan istimewa kerana berlaku peperangan Badar di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala Yaumul Furqan, iaitu hari pemisah antara hak dan batil. Begitulah kebaikan demi kebaikan, pahala demi pahala, ganjaran yang banyak Allah dah sediakan untuk kita. Hanya kita sahaja hambanya sedia ke tidak untuk menerima ganjaran ini. Ibarat kalau kita yang pemberi hadiah ni, kita dah beli hadiah istimewa, kemudian kita dah cukup wrapnya dengan bungkusan wrapping yang cantik. Kemudian kita dah sedia untuk nak berikan hadiah ni kepada orang yang kita rasa layak untuk menerimanya. Tetapi orang yang nak terima hadiah tersebut, palingkan wajahnya daripada, walaupun tangan dia ambil, tapi wajahnya palingkan daripada kita. Macam tak nak ambil hadiah. Lebih teruk lagi, tidak hulur tangan. Malah hadiah itu kita hanya letak di tepi kerana kita pasti nak berikan dia. Begitulah Allah SWT dah sedia nak memberikan kita. Bagaimana kita menerima hadiah tersebut? Allah Rabbi. Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan perjalanan kita untuk memahami kelebihan bulan Ramadan ini. Sebab itu kelebihan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, banyak sangat kebaikan demi kebaikan. Bersama kita meraih Ramadan, bersama kita meraih keberkatan Ramadan. Tema yang dipilih pada tahun ini yang menjadi tajuk tazkirah saya pada hari ini, ya, bersama kita meraih keberkatan Ramadan. Pertama sekali adalah untuk kita memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita dalam keadaan kita masih lagi berada di tahap ataupun di peringkat COVID-19. Kita masih lagi berada di zaman wabak, itu pandemic world. Masih belum habis lagi walaupun di fasa ketiga di Singapura, tetapi dari sudut satu dunia skala yang besar belum habis lagi. Maka inilah Ramadan yang kedua ataupun tahun kedua kita menjalani ibadah puasa ataupun kita menghadapi bulan Ramadan. Tentu sekali berlainan dengan tahun lepas. Di mana tahun lepas adalah tahun yang paling unik. Kita menyambut Ramadan dalam suasana yang penuh unik, yang tak pernahlah kebanyakan daripada kita merasakannya sepanjang sejarah kehidupan kita. Kerana kita dah biasa bila Ramadan mesti ada budaya di situ, ada kebiasaan iaitu solat tarawih di masjid. Kita akan iftar di masjid. Kemudian kita akan rancak dengan aktiviti perniagaan, jual makanan, minuman sebagainya. Maka rancak, alhamdulillah, aktiviti bisnes rancak, alhamdulillah. Tetapi diuji oleh Allah SWT pada tahun lepas, perniagaan mungkin dilimitkan, bukan tak ada terus tetapi dilimitkan kerana ada online sahaja. Kemudian ibadah-ibadah kita ada berterusan tetapi mungkin terbatas kerana kita tak dapat lakukan di masjid, tak dapat iftar beramai-ramai. Tetapi kita masih lakukan pada tahun lepas ibadah tarawih, solat isyak berjemaah, kita iftar berbuka bersama keluarga hari-hari dalam bulan Ramadan, masya-Allah. Pada tahun ini alhamdulillah secara bertahap-tahap kita dah pun mula untuk menikmati semula nikmat berada di dalam masjid dalam bulan Ramadan. Walaupun tak sepenuhnya, walaupun kita kena booking, walaupun orang kata hanya 3 kali dalam 30 hari.
hanya 3 kali tarawih sahaja dalam 1 bulan Ramadan. Tapi tak apalah, ada daripada tak ada. Itu kita nak progres yang baik. Kerana selebihnya itu, hidupkanlah Ramadan dekat rumah. Macam pernah kita lakukan pada tahun lepas. Mungkin tahun lepas kita ada kekurangan dari sudut bagi suami, bagi ketua keluarga yang menjadi pemimpin, imam tarawih. Saya dapat maklum balas, ada yang menggigil, menggeletar. Baru first time jadi imam tarawih. Jadi tahun kedua ini, kita semua tabalkanlah, anda semua dilantik untuk menjadi imam di rumah. Kalau tak di masjid, imam di rumah. Tentu sekali tahun ini insya-Allah confidentnya tu lebih daripada tahun lepas. Hanya cuma ingin belajar sahaja, refresher. Maka lakukanlah kebaikan-kebaikan yang banyak. Di dalam bulan Ramadan, Nabi SAW itu disifatkan sebagai orang yang paling pemurah. Sehingga kan pemurah itu lagi pantas laju daripada rihal mursalah, daripada angin yang kencang, angin yang laju. Maka Rasulullah ajwadun nas, orang yang paling murah hati, orang yang paling baik hati, dia akan menderma infak dan sebagainya. Maka ambil juga peluang dalam bulan Ramadan ini, kita memberikan makan, kita menghulurkan bantuan, kita tunjukkan rasa ihsan dan sifat ithar kita kepada saudara-saudara yang susah. Kan inilah tujuan Ramadan, untuk memupuk sifat ihsan dan rahmah dalam diri kita. Kebiasaannya kita selalu diajar dan selalu dilatih untuk kita bersifat ihsan kepada orang fakir miskin. Pada tahun ini kelainan sedikit tuan-tuan dan puan, kalau kita dah biasa hadirkan diri kita ke masjid untuk solat tarawih berjemaah. Kali ini apa kata ihsan kita adalah bagi mereka sesama saudara Islam kita yang mungkin ingin juga untuk menunaikan solat sunat tarawih di masjid. Maka kalau kita sudah berpeluang sekali, maka kita berikanlah peluang kepada yang lain. Ini juga sifat ihsan yang diajar oleh Nabi SAW, mementingkan orang lain lebih daripada dirinya, kan? Kerana dia juga sifat sayang kepada saudara seislamnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman, kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai buat saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Makanya kalau dirinya suka, sayang dan sangat happy kalau dapat solat tarawih di masjid, kalau dia dah dapat lakukan sekali, maka dia akan ingat saudara yang lain. Mungkin ada ahli keluarganya ke, mungkin ada sahabat handainya yang belum lagi berkesempatan, maka slot itu dia akan mengalah, dia akan berikan ruang kepada orang lain. Ketahuilah, kalau anda tidak book, maka orang lain akan book, maka anda telah menjalankan kewajipan juga sebagai seorang saudara seislam kita. Sama juga berlaku pada setiap hari Jumaat. Kita memberikan orang lain. Inilah sifat ihsan yang mungkin kita tak perasan, yang boleh kita praktikkan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Apabila kita mempermudahkan perjalanan saudara kita, Allah akan permudahkan perjalanan kita, insya-Allah. Kata Nabi, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa akan memberi bantuan kepada kita selagi mana kita sentiasa membantu saudara kita, insya-Allah. Maka dengan niat yang tadi, kita membantu, meringankan beban saudara kita, memberikan makan, sumbangan, infak kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang affect dengan pekerjaan mereka disebabkan pandemik ini, maka dengan itu Allah juga akan permudahkan urusan kita lah. Allah tahu apa urusan kita, apa yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, untuk ahli keluarga kita, untuk pekerjaan kita dan sebagainya. Jadi saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan perjalanan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Allah SWT akan permudahkan kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, melakukan ibadah tarawih, melakukan ihsan dalam rumah, melakukan yang terbaik kebajikan kepada isteri, kepada suami, kepada ahli keluarga, berkhidmat, berbakti kepada orang tua, dan semoga Allah SWT tambahkan rezeki orang Islam kita semua berkat Ramadan ini, bersama meraih keberkatan Ramadan, disebabkan kita berjaya memahami dan menunjukkan sikap ihsan kita kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan permintaan kita supaya kita bertemu malam yang di mana lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Selamat berpuasa, salam Ramadan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah Ustaz Maaz. Buat pengetahuan semua, Ustaz Maaz merupakan Imam Eksekutif Masjid Al-Istighfar. Seperti mana yang dikongsikan oleh Ustaz Maaz sebentar tadi, bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, bulan yang penuh keberkatan. Kerana apa? Kerana inilah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ini juga bulan di mana Lailatul Qadar terjadi. Dan inilah juga bulan di mana Perang Badar berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk mendidik diri, mendidik jiwa, untuk kita mengubah diri menjadi lebih manusia yang lebih baik dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk mengubah diri kita menjadi seorang insan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bersedia untuk menerima segala ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita meraih keberkatan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. InsyaAllah, amin. Kita akan kembali selepas iklan ini. Ramadan is a month of hope. A sacred month where Muslims around the world will have to observe fasting from dawn to dusk. Allah has mentioned in Surah Al-Baqarah verse 185, which means Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind and also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. Time for self-discipline in our ibadah. Let's do extra salat, let's do extra zikir. Increase your good deed by giving charity. Strengthen your relationship with Allah Subhanahu Wa Taala. Our devotion to Allah in the month of Ramadan should not only limited to salat and fasting. It should be reflected also in the form of actions, words and intentions. A month of repentance, reflections, asking forgiveness. A sacred month that is chosen by Allah Subhanahu Wa Taala to train believers to control their desires and enhance their spiritual. A month that teach us to have compassion toward others. Even though we'll be welcoming and celebrating Ramadan in this COVID-19 time, It does not dampen the spirit to observe fasting month by observing and celebrating it with your loved ones at home. Ramadan is here. Are you ready? Diulangkan ni sikit sebelum saya nak Ya hijab ni. betul lah korang ni. Zaman sekarang macam-macam pula lagi. Ya. Abang belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah InsyaAllah sihat Kita jumpa di masjid. Kalau sesuatu yang dimasukkan di bukan bahagian yang rongga terbuka seperti mulut, telinga, hidung, kedua kemaluan, maka insya-Allah tak ada apa-apa. Dan vaksin ini dia memasukkan sesuatu di luar rongga yang terbuka. Lebih-lebih lagi vaksin sesuatu yang diperlukan, maka teruskan dengan injection. Alhamdulillah, kita beralih kepada segmen kedua yang merupakan tilawah Al-Quran, bacaan-bacaan daripada surah-surah Juz Amma. Surah Juz Amma ini akan dibacakan oleh Ustaz Mazlan Harun. Ustaz Mazlan merupakan pegawai dakwah di Masjid Al-Istighfar. Jadi pada hari ini, pada episod yang pertama ini, kita akan mendengarkan bacaan daripada surah An-Naba, surah yang pertama di dalam surah Juz Amma. Surah An-Naba mempunyai 40 ayat.
Jadi apa yang dimaksudkan dengan an-naba? An-naba ini bermaksud berita. Berita mengenai apa? Berita mengenai hari kiamat. Jadi di dalam surah ini Allah membicarakan mengenai apakah yang akan terjadi tatkala seketika sebelum kiamat berlaku, seketika sebelum sangkakala ditiupkan. Jadi di dalam surah ini Allah membicarakan mengenai apakah nasib yang akan menimpa bagi mereka yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nikmat yang akan bakal dikecapi oleh mereka yang beriman lagi bertakwa. Jadi marilah kita bersama menghayati isi kandungan surah ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا